Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi kita dalam channel Amal Khairu ataupun nama ganasnya Abang Janggut. Okey, hari ini saya nak kongsi dengan anda semua tentang tata cara penggunaan Google Meet dan macam mana fungsi di dalamnya, macam mana kita nak guna sewaktu meeting secara online. Okey. Di sini saya nak kongsi ada 3 langkah yang perlu kita tahu, 3 langkah untuk memudahkan kita ikut tutorial yang saya bentangkan ini. Okay, langkah yang pertama, bagaimana nak mewujudkan bilik ataupun kelas mesyuarat secara online. Kemudian langkah kedua, bagaimana kaedah kita untuk memasukkan ahli ke dalam bilik mesyuarat secara online itu. Dia ada kaedah, macam mana saya keterangkan nanti. Dan langkah yang terakhir adalah langkah yang ketiga, apakah fungsi-fungsi yang boleh diguna pakai oleh ketua bilik mesyuarat dan juga ahli-ahli yang berada dalam bilik mesyuarat secara online itu. Okey, ketiga-tiga ni kita akan bahaskan, kita akan share, kongsi bersama. Saya akan kongsi bersama anda semua. Okey, kita lihat di paparan skrin komputer ini. Okey, pertama sekali kita kena pergi ke kita buka dulu, kena online. Kita ke Google, type Google Meet. Okey, Google Meet. Okey, enter. Okey, pergi. Okey, tengok ni di sini. Meet Google. Okey, tekan di sini, akan keluar paparan yang kita tengok sekarang ini. Ini adalah paparan di hadapan sekali. Okey. Yang pertama sekali, pastikan kita ada akaun Google lah. Akaun Google, sama ada akaun Google peribadi ataupun akaun Google yang secara rasmi yang kita buat untuk khas untuk kerja kita. Kerja kita bersama-sama ahli lain lah. Kalau kita secara individu, kita gunalah Google yang individu punya lah. Tapi kalau kita untuk yang rasmi, untuk urusan pejabat tempat kita kerja, gunalah akaun yang rasmi. Okey, tak ada masalah, kedua-dua kita boleh guna. Yang penting, okey, untuk yang biasanya kita guna akaun yang individu, biasanya kita buat meeting yang secara tidak formal lah biasanya. Khususnya, keutamanya di zaman sekarang ni, banyak kita guna online. Kalau kita nak berinteraksi dengan kawan-kawan kita, khususnya di bulan Syawal nanti, bila masuk Syawal, kita boleh buat meeting macam ni. Meeting untuk sambutan Hari Raya secara online. Faham zaman COVID-19 sekarang ni, kita tidak boleh berkumpul satu tempat. Jadi untuk memudahkan kita mengguna platform yang sedia ada ini pun, kita boleh guna untuk bertemu kawan-kawan kita secara online. Okey. Kemudian kita pergi macam mana kita nak mewujud. Okey, yang pertama dah kita ada settle, mesti ada akaun Google. Okey. Yang kedua, kalau contohnya kita nak tukar akaun sini, boleh switch Sini kita boleh switch. Tengok. Ini akaun Google saya yang individu lah. Yang bawah ni akaun Google saya yang secara rasmi. Ini untuk kegunaan pejabat lah. Urusan-urusan pejabat, meeting-meeting bersama kawan-kawan, rakan-rakan di pejabat. Okey. Yang pertama, bagi yang host. Yang host ni ketua yang mewujudkan bilik meeting ni. Dia orang yang pertama yang akan mendaftar, yang akan mula meeting. Dia akan tekan di sini. Ini orang yang pertama. Orang pertama yang mewujudkan bilik mesyuarat secara online. Dia akan tekan di sini, kemudian dia akan pergi ke paparan yang di hadapan ini. Okey, kita tengok paparan hadapan. Okey, bila sampai di sini, ini adalah telah wujud bilik meeting yang telah ketua bina tadi. Yang kedua, kita iaitu bagaimana kaedah untuk memasukkan ahli ke dalam bilik meeting. Macam mana? Okey, kita tengok. Di sini
Okey, dia ada tulis sini meeting. Okey, ready. Orang yang pertama yang mewujudkan kelas ini ataupun bilik mesyuarat ini, dia akan tekan dulu join now. Okey, bila dia tekan ini, okey, dia akan keluar di paparan di hadapan ini. Di sinilah kita boleh memasukkan ahli ke dalam bilik mesyuarat. Jadi orang yang pertama tadi cukup dah untuk membina satu bilik, dan orang lain dia hanya jemput masuk aja, join saja ke dalam bilik mesyuarat itu. Okey, macam mana cara nak joinnya? Di sini tengok, di sini ada. Okey, tengok ada sini nombor dia sini. Ini adalah dipanggil kod untuk join dalam kelas ini, yang mana bila ketua telah membuat sampai ke tahap ini, dia perlu copy ini dan ambil kod ini dan bagi kepada kawan-kawan yang lain, supaya bila dia masuk nanti, dia masuk ke bilik mesyuarat ini, dia hanya paste kod ini saja. Ataupun ketua sendiri dia akan add people di sini, dia tekan, dia boleh enter nama ataupun dia invite siapa-siapa yang email, dia boleh tambah, ataupun yang dah sedia ada email-email yang kawan-kawannya sedia ada pun, yang pernah ada dalam Google pun dia boleh tambah secara manual di sini, ataupun dia boleh type sendiri email-email kawan dia untuk masuk dalam bilik mesyuarat itu. Okey, setelah settle di situ, bila dah join sini, kita tengok di screen fungsi-fungsi, macam mana kita nak mengguna fungsi-fungsi ini. Okey, sama ada ketua yang mewujudkan bilik mesyuarat ataupun ahli-ahlinya boleh menggunakan fungsi-fungsi di sini. Cuma yang paling penting di sini ialah etika bermesyuarat. Okey, bila mesyuarat itu dilaksanakan secara formal, biasanya ketua yang akan memberi taklimat dan sebagainya lah. Dia akan menggunakan full fungsi di sini. Manakala yang lain perlu tutup. Biasanya ahli yang lain perlu tutup ni, turn off mikrofon, dan juga ini pilihanlah sama dia nak turn off kamera ataupun on, tidak ada masalah. Biasanya yang ini perlu supaya tidak mengganggu mesyuarat yang dikendalikan oleh ketua. Okey, kita tengok di sini. Ini button apa kita tengok. Okey, ini di sini dia akan keluar senarai bila ahli dimasukkan nanti. Ahli-ahli yang join dalam grup ini, dia akan keluar. Okey, yang ini satulah sebab saya seorang sahaja. Okey, dan di sebelah ni tengok ini people, berapa jumlah yang keluar di sini, berapa orang, dan di sini chat. Ni kita boleh type. Kita boleh type apa saja. Contoh, boleh enter. Okey, boleh. Kita boleh chatting secara bertaik lah di sini. Apa-apa persoalan, biasanya kita bahagian ini dia guna untuk persoalan lah. Bila ketua menyampaikan mesyuarat di sini, taklimat sebagainya, ahli-ahlinya boleh bertanya secara type di sini. Apa-apa persoalan, masalah atau perbincangan boleh juga di-type di sini. Nanti ketua akan jawab lah. Biasanya macam tu. Okey, kita tengok yang bahagian contohnya. Contoh kita tengok di bahagian yang ada titik 3 di tepi ni. Okey, yang ini present ni, biasanya kita bila ketua nak menyampaikan sesuatu perkara, dia boleh tekan ni. Dia boleh sama ada dia nak guna screen komputernya secara meluas, secara full, ataupun dia nak double, ataupun dia nak buat macam ni. Okay, kita cuba tengok di sini fungsi ada 3 titik di sini. Okay, yang ni chain layout. Ini biasanya untuk kita guna untuk bahagian tepi lah. Bila kita tekan paparan ni, kita boleh guna yang ada contoh di sini. Bila kita tekan ini, pattern ini dia akan keluar
dan ahli-ahli kita sekarang contoh macam ni, ahli kita akan keluar di tepi ni, macam ini. Okey, kalau kita tekan yang betul macam ni, okey, semua ahli kita akan keluar di sini. Dia akan keluar di sini, di paparan ni, semua muka-muka ahli kita akan keluar. Okey, kalau ni full screen, untuk full screen. Okey, ini setting untuk audio lah. Setting audio untuk mikrofon yang kita guna. Yang ni speaker. Ini video. Kita pakai kamera apa? Macam komputer saya ni tidak ada kamera. Jadi sebab tu dia tidak dapat kesan lah. Sebab memang off, kamera ni off. Okey, resolusi macam mana kita nak ni. Kita tengok di sini. Okey, kita nak kualiti video kita bagus. Kita up lagi high definition dia. Okey, itu general kita tengok. Okey, setter. Okey, down. Okey, yang lain tidak ada. Itulah fungsi paling ringkas untuk Google Meet yang kita akan guna untuk mengadakan mesyuarat secara online lah. Simple dan mudah. Okey, kita tunjuk macam mana untuk peserta join. Peserta kawan-kawan sahabat kita yang lain untuk join ke dalam meeting secara online ni. Okay, kita tengok. Okey, kita di paparan di hadapan sekali. Bila kod tadi telah diberi kepada ahli-ahli yang akan mengikuti mesyuarat secara online, ahli tadi ambil kod tadi, masukkan di sini, diberi tanpa ada bahagian ini. Tidak boleh. Yang ni kena buang. Kalau ikut asal kod dia memang ada yang ini. Yang ni kita kena buang. Pastikan kod ini ditarik secara terus macam ni, semua bersambung. Kemudian tekan join. Okey, bila tekan join, okey, kita masuk di sini. Okey, barulah kita akan masuk dalam meeting bersama-sama dengan ahli kumpulan yang lain. Okey, sangat mudah dan simple. Dan benda ini kita boleh guna untuk sempena Hari Raya nanti, sambutan Hari Raya secara online. Tidak perlu bertemu secara di alam yang nyata, berhadapan, tidak perlu. Mana kita boleh buat secara sedemikian yang grup ini untuk memudahkan kita buat untuk menyambut silaturahim sambutan untuk perayaan akan datang nanti. Okey, setakat itu perkongsian saya pada hari ini. Moga-moga dapat memberi manfaat kepada semua. Moga-moga memberi kemudahan dan keselesaan kepada anda. Setakat itu, pastikan jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe dan tekan loceng di tepinya patut loceng. Setakat itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.